penyakit yang kita tak nampak physically. Dia berkaitan dengan kita punya otak lah, kita punya perasaan, kita punya emosi. Macam tu. Macam kalau kesihatan mental tu, kalau kita buat apa-apa decision, kita masih lagi dalam keadaan waras tanpa apa-apa macam fikiran yang mungkin terlampau over ke. Menurut saya kesihatan mental lebih kepada stability dari segi emosi, dari segi fikiran kita. Jadi kalau contoh emosi, fikiran kita stable dan kita pun dapatlah hidup yang lebih sejahtera. Secara umum, kalau kesihatan mental ni maksudnya macam mana cara seseorang tu berfikir dan lebih ke arah positif. Kalau pada saya itulah kesihatan mental, dan juga semestinya dia waras lah untuk berfikir dan bukan gila. Contoh-contoh masalah kesihatan mental yang bagi saya famous lah sejak COVID ni kan, adalah salah satunya seperti depresi, tekanan perasaan, dan yang seumpama dengan itulah. Stress. Salah satu daripadanya depression, stress, depression, anxiety disorder. Yang mempengaruhi persekitaran sebenarnya. Kalau dia berada di dalam persekitaran yang tak kondusif, yang tak membantu dia, tak supportive, dia pun akan lebih incline untuk menjadi lebih teruk sebenarnya. Jadi rakan-rakan sportif, rakan yang faham apa keadaan dia macam mana, tak akan biarkan dia sendiri. Itu sangat-sangat membantu. Dia perlu sentiasa meluahkan perasaan dia lah. Saya keadaan sekeliling dia, surrounding dia, sama ada tempat tinggal ataupun dia punya circle of friends yang kadang-kadang mempengaruhi dia punya pemikiran. Itu dia akan mempengaruhi emosi dan dia akan lead kepada macam-macam lagi lah. First memang motivasi diri dia sendiri lah, sebab dia kurang daripada motivasi diri dia sendiri. Dan dia tak tahu how dia nak handle satu perkara tu, terutama sekali macam urusan peribadi dengan urusan profesional, kehidupan kerja dia tak tahu macam handle, dia boleh datang stres. Dan juga daripada segi schedule lah, jadual hidup dia macam mana, bila dia nak selesaikan urusan kerja, bila urusan rumah atau peribadi macam mana. So kalau tu dari segi sendiri tu, kalau dia memang motivasi diri tu dah kurang, memang cepatlah datang masalah kesihatan mental. Terlalu banyak pekerjaan, overload, ataupun terlalu banyak berfikir. Kemudian dan bila banyak berfikir, kurang keyakinan dalam diri dia sendiri untuk buat suatu pekerjaan. Saya sebab kita waktu zaman COVID-19 yang sebelum ni ada PKP, jadi saya percaya dengan kesederhanaan. Sebab kita bila dah terkurung dalam satu tempat, apalagi kita dah ada handphone, ada gadget semua, kita akan cenderung untuk dari pagi sampai ke malam menghadap je. Sebenarnya benda tu pun akan membuatkan kita tak stabil, sebab terlalu banyak input, nanti kita pun rasa macam kenapa diri aku tak cukup bagus, kenapa orang hidup dia lebih baik daripada aku. Itu pun menyebabkan kita tak stabil dari segi fikiran kita, asyik-asyik membanding-bandingkan hidup dengan orang lain. Salah satu sebab COVID kan, so banyak belia yang baru nak start kerja dibuang kerja, diberhentikan sebab tak diperlukan. Ada juga belia yang masih tak dapat kerja, yang struggle dalam hidup dia untuk terus mencari sumber pendapatan. Baik macam kita buat yoga ke, ataupun kalau kita rasa stres ke apa kan, kita buat macam kita fikir benda yang merelaxkan kita, ataupun kita ada coping mechanism yang bolehkan kita macam more ke arah fikiran waras balik macam tu lah. Bagi saya, untuk tolong orang yang ada masalah mental ni, paling senang dengan menjadi seorang pendengar. Kadang-kadang dia ada masalah tertekan perasaan. So sebagai seorang yang sudi untuk mendengar luahan hati dia tu pun dah dikira jalan yang paling bagus kita boleh tolong lah. Sebab kita pun bukan seorang yang ada sijil dalam menguruskan kesihatan mental. Tapi sebagai seorang kawan, kalau kita dengar masalah tu, orang yang ada masalah tu akan rasa lega sikit kat situ. Macam tu. Jadi kita kena jadi seorang, kita tak boleh tolong banyak. Kita cuma boleh bagi tahu, untuk support dia orang pergi jumpa ahli profesional. Sebab kita tak ada kepakaran untuk ubat dia orang sebenarnya. Dan the least we can do is to be there for themselves lah.
Okay, sebagai kawan lah, kalau ada kawan akak, first akak suruh istighfar dulu. Istighfar dulu, okay, itu salah satu daripadanya. Lepas tu bawa dia dekat tempat yang tenang. Itu salah satu daripadanya. And then yelah, selain daripada tu, kita sebagai kawan macam nasihat. Kita boleh bantu dia lah macam apa yang semampu kita lah. Tapi kalau contohnya macam kita support dia, bagi dia kata-kata yang baik, positif, yakinkan diri dia. So kalau dia ada masalah dari segi keuangan, kalau kita mampu, kita bagi.